Jenayah Cyber. Pengenalan. Jenayah cyber merupakan jenayah komputer yang baharu pada abad ini. Jenayah cyber ini terdiri daripada unsur penipuan, kerosakan atau pengubahsuaian program atau data komputer, pencurian maklumat, penggodaman dan lain-lain. Kemunculan internet sebagai alat komunikasi terkini menjanjikan satu wadah penyebaran maklumat yang memantapkan ilmu dan maklumat. Sebab tiada siapa yang dapat mengawal perjalanan maklumat di dunia cyber, berjuta-juta laman web telah dihidupkan. Bermacam-macam maklumat sama ada benar atau palsu, ideologi propaganda dan tidak kurang juga pornografi disebarkan melalui internet. Ia juga mampu menjangkaui batasan sesebuah negara ke negara yang lain dalam tempoh masa yang singkat dan tidak terhad batasan. Siapakah penjenayah cyber ini? Apakah jenayah yang dilakukan dan di manakah jenayah dilakukan? Ini adalah antara soalan-soalan yang sukar untuk dijawab. Satu masalah utama untuk membezakan ancaman cyber dengan ancaman fisikal adalah untuk menentukan siapa yang menyerang sistem kita, mengapa, bagaimana, dan dari mana. Michael A. Vettis dari FBI pernah berkata, umumnya penjenayah cyber adalah golongan berpengetahuan ataupun profesional. Mungkin kawan kita, mungkin pelajar, mungkin profesor atau siapa saja. Mereka akan melakukan jenayah terhadap institusi mereka sendiri atau institusi pesaing, atau mereka diupah oleh pihak tertentu. Contohnya, organisasi perniagaan mungkin menjadi sasaran pesaingnya, pekerja atau bekas pekerja. Bank serta institusi keuangan oleh perompak dan penjenayah profesional. Bagi pihak universiti, menjadi sasaran pelajar atau bekas pelajar. Dan yang terakhir, agensi kerajaan pula mungkin menjadi mangsa pengganas dan komputer militeri mungkin disabotaj. Mengapa penjenayah cyber menjadi penjenayah dan mengapa komputer mudah diserang oleh penjenayah cyber? Penjenayah cyber sentiasa memilih cara mudah untuk menghasilkan uang yang besar. Mereka mensasarkan orang kaya atau organisasi kaya seperti bank, kasino, dan firma keuangan di mana sejumlah besar uang mengalir setiap hari dan menggodam maklumat yang sensitif. Menangkap penjenayah adalah seperti itu sukar. Oleh itu, ini meningkatkan jumlah jenayah cyber di seluruh dunia. Komputer mudah diserang, jadi undang-undang diperlukan untuk melindungi mereka daripada penjenayah cyber ini. Mengapa komputer mudah diserang? Yang pertama, mudah diakses. Masalah di sebalik melindungi sistem komputer dari akses yang tidak dibenarkan adalah terdapat banyak kemungkinan pelanggaran karena teknologi yang rumit. Penggodam dapat mencuri kod akses, gambar retina, perekam suara yang canggih, dan lain-lain yang dapat memperbodohkan sistem biometrik dengan mudah. Dan memotong firewall dapat digunakan untuk melewati banyak sistem keselamatan. Yang kedua, kapasiti menyimpan data dalam ruang yang relatif kecil. Komputer mempunyai ciri unik menyimpan data di ruang yang sangat kecil. Ini menjadikannya lebih mudah bagi orang untuk mencuri data dari storen lain dan menggunakannya untuk keuntungan mereka sendiri. Yang ketiga, kompleks. Komputer dijalankan pada sistem operasi dan sistem operasi ini diprogramkan berjuta-juta kod. Pikiran manusia tidak sempurna sehingga mereka dapat melakukan kesalahan pada tahap apapun. Penjenayah cyber dapat memanfaatkan jurang ini. Last but not least, kelalaian. Kelalaian adalah salah satu ciri tingkah laku manusia. Jadi, ada kemungkinan bahwa pelindung sistem komputer kita mungkin melakukan kecuaian yang memberikan akses dan kawalan jenayah cyber ke atas sistem komputer kita. Jenayah cyber yang menyasarkan komputer yang seringkali melibatkan virus dan jenis perisian hasad lain. Penjenayah cyber boleh menjangkiti komputer dengan virus dan perisian hasad sehingga merosakkan peranti atau menghentikannya berfungsi. Mereka juga mungkin menggunakan perisian hasad untuk menghapus atau mencuri data. Mereka menghentikan pengguna
menggunakan mesin atau rangkaian atau mencegah perniagaan yang menyediakan perkhidmatan perisian kepada pelanggannya disebut serangan denial of service DOS. Jenayah cyber yang menggunakan komputer untuk melakukan kejahatan lain mungkin melibatkan penggunaan komputer atau rangkaian untuk menyebarkan perisian hasad, maklumat haram atau gambar haram. Kadangkala penjenayah cyber melakukan kedua-dua kategori jenayah cyber sekaligus. Mereka mungkin menyasarkan komputer dengan virus terlebih dahulu, kemudian gunakannya untuk menyebarkan perisian hasad ke mesin lain atau di seluruh rangkaian. Penjenayah cyber juga dapat melakukan apa-apa yang dikenal sebagai serangan Distributed Denial of Service (DDoS). Ini mirip dengan serangan DOS iaitu Denial of Service, tetapi penjenayah cyber menggunakan banyak komputer yang dikompromikan untuk melaksanakannya. Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat mengakui kategori ketiga jenayah cyber iaitu komputer digunakan sebagai aksesori jenayah. Contohnya ialah menggunakan komputer untuk menyimpan data yang dicuri. Terdapat pelbagai kesan yang menyumbang kepada jenayah cyber, antaranya ialah aplikasi atas talian. Ia akan memberi impak buruk kepada pengguna jika tiada ketelaluan dalam proses transaksi pembayaran online. Juga, laman web yang tidak rasmi dalam proses perbankan online akan memudaratkan pengguna tanpa sadar yang mereka sebenarnya telah memberi ketelaluan kepada penjenayah cyber. Justru memudahkan penjenayah cyber untuk menggodam informasi perbankan pengguna. Selain pengguna, organisasi atau laman sesawang yang menggunakan aplikasi online ini juga akan menerima ancaman dan gangguan daripada penjenayah cyber dengan menggoda maklumat sulit organisasi dengan niat untuk membantutkan operasi organisasi tersebut. Di samping itu, pelbagai maklumat tidak kira sama ada benar ataupun salah, ideologi, propaganda, dan tidak kurang juga pornografi disebarkan melalui internet. Hanya satu klik saja, pengguna bebas dalam menyampaikan dan menerima maklumat tanpa ditapis kebenarannya, dan hal ini akan memberi kemudahan kepada jenayah cyber. Apakah cabaran yang mungkin dihadapi? Banyak cabaran yang perlu ditempuhi oleh golongan remaja, terutamanya isu yang berkaitan dengan gejala sosial yang melibatkan penggunaan cyber. Lebih-lebih lagi dengan perkembangan arus semasa. Kebanyakan golongan remaja menggunakan cyber untuk menjalankan hubungan sosial, seperti menerusi laman web, Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain lagi, yang menawarkan pelbagai tawaran serta perkhidmatan yang menarik dan menyeronokkan yang sememangnya menarik perhatian para remaja. Untuk menyertainya, sememangnya tidak dapat dinafikan bahwa laman web sosial sebegini mempunyai banyak kebaikan dan kelebihannya. Membincangkan isu-isu terkini melalui ruangan cyber. Namun begitu, juga keburukannya karena penggunanya adalah tanpa kawalan. Laman-laman web seperti sebegini juga menjadi tumpuan para penjenayah yang mahu menjadi remaja sebagai mangsa mereka. Terdapat juga para remaja mungkin tidak menyadari keperluan untuk menjaga maklumat pribadi mereka ataupun gambar-gambar pribadi mereka daripada jatuh ke tangan pihak yang tidak dikenali dan sekaligus menjadi mangsa penjenayah-penjenayah dunia cyber, seperti terlibat dalam dunia pornografi, pelacuran, seks bebas, penculikan, dan pemerdagangan manusia. Sikap manusia memang sesuatu yang sukar dikawal. Kita tidak boleh mengubah kelakuan seseorang, melainkan orang itu sendiri mengubahnya. Jenayah cyber sering dilakukan oleh manusia yang mempunyai kelakuan yang negatif. Mereka menyerang sistem hanya sekadar suka-suka ataupun mencoba ilmu yang baru mereka pelajari. Tidak dinafikan lagi bahwa golongan remaja yang mempunyai sikap yang sukar diramal. Mereka belum cukup matang untuk berpikir tentang akibat jenayah yang mereka lakukan. Lebih malang lagi disebabkan kecanggihan teknologi. Pihak berkuasa gagal mengenal pasti
Iktibar yang boleh dijadikan pengajaran ialah sangat penting untuk kita memasang antivirus yang dikemas kini pada peranti muda Ali. Hari ini penggodam bukanlah persoalan jika, tetapi bila. Peranti Anda selalu terdedah kepada serangan, tetapi Anda boleh mengambil beberapa langkah untuk mencegahnya. Antaranya ialah sentiasa pastikan komputer dan perisian muda Ali Anda terkini sentiasa dikemas kini secara otomatis. Hati-hati dengan aplikasi kemas kini yang berpura-pura sah, karena penggodam sangat pandai memalsukan perkara sebenarnya. Pastikan file penting disimpan dalam aplikasi yang sah atau dalam akun cloud yang dipercayai. Dan gunakan penyekat pop timbul dan elakkan untuk melayari data pribadi semasa melayari laman web. Selain itu, jangan simpan maklumat pembayaran Anda seperti nomor kad kredit dan alamat di laman web dalam talian seperti Amazon, Apple, dan lain-lain. Dan yang terakhir, buat kata laluan yang kuat dan ubahnya dengan kerap. Kesimpulannya, tiada jalan singkat bagi menangani masalah jenayah dan masalah sosial di kalangan remaja, melainkan memerlukan pembabitan semua pihak seperti keluarga, ahli masyarakat, pihak sekolah, pihak berkuasa, dan badan-badan kerajaan serta badan bukan kerajaan. Pendekatan psikologi dan pelaksanaan undang-undang juga boleh membantu dalam menangani permasalahan ini, di samping program dan aktiviti yang telah dilaksanakan seperti mengadakan program Bina Insan, remaja sehat tanpa AIDS, dan juga penubuhan kelab pencegahan jenayah di sekolah di seluruh negara. Walau apapun program dan tindakan yang diambil, sokongan dan tanggung jawab bersama di kalangan ahli masyarakat amat perlu bagi menangani masalah ini.